Ada keluar. Di pasar. Okey, beli ayam. Itu daging. Limpa paru. Baik beli seekor lembu macam tu. Nanti baliklah. Si lemak lagi. Mana ada roti rusa? Roti sardin ada lah. Yalah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bunda mengirimkan salam pada Ustaz. Alaika wa alaihassalam. Masya-Allah. Seronok Ustaz tengok. Tenang rasa. Tengok amal jawab panggilan mak dan buat apa yang mak suruh. Adalah selagi saya boleh tolong, saya boleh berbakti pada diorang. Selagi itu saya menjadi kewajipan saya sebagai seorang anak berbakti pada ibu bapa. Ya, ya. Sangat tepat amal sebab Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Maksudnya hina. Maksudnya sangat hina lah. Hina. 3 kali diulang oleh Nabi. Nabi kalau ulang sesuatu 3 kali ataupun lebih daripada satu menunjukkan benda itu sangat serius sama. Dia ambil berat. Dia ambil berat. Jadi sahabat pun tanya, Ya Rasulullah, man? Ya Rasulullah, siapa yang sangat hina sangat tu? Jadi Nabi jawab, man adraka walidai wa indahul kibar au ahadahuma dakhalan nar. Jadi Nabi mengatakan siapa yang dia punyai 2 orang tua, sama ada dua-duanya telah tua ataupun salah satu di antaranya telah tua, tapi dia tidak buat baik dengan dia, dakhalan nar. Dia masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab ayah kita dan ibu kalau sihat kita buat baik itu besar pahala. Tapi kalau keduanya sudah sakit itu lagi besar pahala. Kalau kita menjaganya dan umurnya mungkin dah lanjut tua, lagi besar pahala. Ini Allah bagi kelebihan begitu tapi orang tu tetap masuk neraka disebabkan mungkin dia tak buat baik dengan mak ayah dia, kasar, terdik dan sebagainya. Tu yang Nabi sebut sangat hina. Alhamdulillah lah. Jadi bila Ustaz cakap tentang hina itu, ya, Mam. Hukum seseorang anak menjaga ibu bapa. Hukumnya wajib, Hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab mereka jaga kita sejak daripada kecil sampai kita dewasa, sampai berjaya lah, Mak. Even kalau kita dah kahwin, malah dah ada anak, mungkin mak umur panjang, ayah umur panjang, sampai kita ada cucu pun mereka tetap sayang dengan kita juga. Kasih sayang mak ayah tidak pernah berbelah bagi. Betul. Kasih sayang seorang ibu dan ayah memang tak boleh diganti. Memang tak boleh diganti. Jadi Ustaz, bila kita bercakap tentang contohnya anak lelaki, kenapa dalam konteks Islam sendiri tanggungjawab seorang anak lelaki lebih besar dalam berbakti kepada ibu bapa? Soalan ini sangat bagus, Amal. Hatta dalam Al-Quran disebut dalam pembahagian harta tu disebut walidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang lelaki itu akan mendapat 2 bahagian lebih daripada yang perempuan. Maksudnya kalau pembahagian harta tu kan dalam faraid umpamanya. Kenapa tu, Amal? Sebab anak lelaki ni selalunya lebih cergas, lebih banyak lagi peluang dan banyak lagi kekuasaan ataupun kuasa, lebih ataupun nakal itu tidaklah. Lebih lagi pergerakannya tidak terbatas, lebih cergas, pergi ke sana kemari dalam menguruskan sesuatu. Sebab itu anak lelaki itu dalam pembahagian lebih dapat hartanya dan dari segi tanggungjawab pun lebih juga. Sebab kalau perempuan terbatas kan amal, keluar mesti pakai tudung, jaga perwatakan, jaga pakaian, tingkah laku. Tapi kalau lelaki ni mudah dan bermuamalah pun senang. Sebab itu mereka lebih lagi besar tanggungjawabnya dan tanggungjawab di luar itu juga lebih besar. Jadi saya nak tanya dalam konteks contoh seseorang anak perempuan bila dia sudah berkahwin, jadi adakah tidak menjadi keutamaan dia untuk berbakti kepada ibu bapa atau lebih utamanya menjaga berbakti pada suaminya? Betul. Bagus soalan ni, Amal, sebab itulah yang akan kita lalui kalau ada adik ataupun kakak perempuan.
dalam bab menghormati mak dan ayah wajib Amar. Wajib. Tetapi ketika bertembung dengan suami, umpamanya suami perlukan sesuatu, mak dan ayah perlukan juga, maka dikedepankan suami itu. Maksudnya diutamakan suami. Suami pula walaupun sudah beristeri, tetap mak dan ayah itu menjadi satu keutamaan. Mak dan ayah itu tetap menjadi satu bukan isterinya. Maksudnya memang dibagi tanggungjawab yang sempurna memang, tapi ketika bertembung dua-dua panggil, dua-dua perlu, maka dahulukan untuk ibu bagi suami. Bagi suami. Kalau isteri dahulukan perintah ataupun suami. Baru ibu dan bapa. Barulah ibu dan bapa. Baik. Sekejap Fadil. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Fadil. What do you want? So khabar? Bersama dengan kami dalam rancangan Pahala dalam Islam. Nawaitul i'tikaf fi market lillahi ta'ala. Tak dapat. Mana maunya gila ke apa orang kata kan. Kenduri kahwin, pengantin tak solat. Oh, hak ni berat Nana. Dalam masa 60 tahun, kita semayang hanya 2 tahun setengah saja. Sayangnya ramai di kalangan kita sekarang guna mata untuk tengok benda tak senonoh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Persoalan seterusnya Ustaz. Kita ambil dua konteks. Masih hidup dan sudah tiada. Jadi kita ambil yang pertama masih hidup, masih ada. Maksudnya apakah jasa yang boleh dilakukan oleh anak-anak terhadap ibu bapa dalam konteks mereka masih ada lagi. Soal ini sangat penting kan Amar, kita berbakti pada mak ayah waktu hidup sebegini, buat baik dengan mereka dengan pertama sekali Amar jaga percakapan. Kalau bercakap dengan mak ayah dengan lembut, kalau bergurau tu gurau yang sesuai macam Amar tadilah. Kemudian yang kedua, taat pada perintah mak ayah. Kalau mereka suruh segera kita buat, kalau mereka larang dan segera kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, jangan sedihkan hati mak ayah. Jangan menyusahkan, jangan sampai mereka keluarkan air mata yang menangis tu Amar. Dosanya sangat besar sekali. Antara dosa yang dikategorikan sangat besar adalah melukai hati mak ayah. Kalau mereka menangis kegembiraan, katalah kita great ataupun kita buat sesuatu yang baik, dia gembira sangat sampai dia menangis Amar, Masya Allah. Air mata ini insya Allah mampu menyebabkan api neraka itu nanti akan terpadam. Kerana kasih sayang mak ayah itu tadi. Kalau tak baik, sebaliknya lah Amar, na'udzubillah min dzalik. Kemudian jaga nama baik mak ayah. Jaga nama baik mak ayah. Mak ayah kita mungkin dihormati oleh orang. Tambah lagi kalau mungkin dia seorang yang terhormat dalam masyarakat, mungkin dia jadi seorang imam ke dalam masyarakat ataupun ketua masyarakat, jaga sungguh-sungguh nama baik. Ataupun mungkin orang biasa zaman, keturunan kita pun baik, kita jaga sangat-sangat. Nanti terpalit nama ayah. Kan kadang-kadang Amar kalau anak-anak buat jahat, nanti orang bukan tanya siapa orang tu, siapa bapa dia, siapa ayah dia, siapa bapa dia, siapa mak dia. Masya Allah. Kemudian kita Amar, bagi yang dah bekerja ni, jangan lupa jasa mak ayah kita. Memang mak ayah tak minta lah duit setiap bulan, tapi biar kita hulurkan Amar. Ustaz sangat terkesan kawan Ustaz. Walaupun gajinya mungkin sederhana Amar, tapi tak pernah tinggal setiap bulan bagi dengan mak ayahnya. Hatta RM50. Jadi
setiap bulan dibagi. Kalau dapat rezeki lebih, kita bagi lebih. Kalau tidak, seadanya. Itu untuk mengembirakan hati mak. Tapi insya-Allah mak ayah tak pernah minta dan paksa-paksa, tidak. Kemudian kalau nanti kita dah kahwin, jangan lupa ziarah mak. Kalau tidak, duduk sekali. Kalau dah dikurniakan anak, jangan lupa bawa cucu jumpa dengan atuk dia, Tok Wan dan sebagainya. Itu antaranya amal. Dan kalau boleh, selalu bagi hadiah dengan mak ayah. Selalu bagi hadiah. Selalu bagi cucu je lah. Kalau saya perasan, kalau mak saya, kalau dia ada cucu, dia lebih sayang cucu daripada sayang saya. InsyaAllah dia sayang juga. InsyaAllah, Ustaz. Tadi kita kita bercakap tentang konteks masih ada. Jadi jika mereka sudah tiada, apa bakti kita sebagai seorang anak pada ibu bapa kita, Ustaz? InsyaAllah. Anak yang baik tidak akan putus jasa baktinya pada mak ayah walaupun keduanya telah meninggal dunia. Doa yang selalu kita baca tu jangan lupa amal, ya. Doa ini sama ada dia keduanya masih hidup ataupun telah meninggal dunia, doanya Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Selalu kita pakai inilah kalau kita ramai. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Biasa kita pakai kalau ramai-ramai begitu. Kalau seorang-seorang pakai ini tadi. Doakan amal. Walaupun masih hidup pun doakan. Terutama sekali selepas kematiannya, lagilah kita kena ingat amal. Kemudian ini jangan kita lupa. Kadang-kadang kita terlepas pandang ni amal. Apa dia? Kita mesti buat baik dengan kawan kepada mak ayah yang dulu ketika masih hidup. Kawan pada mak ayah dan ayah. Kan kenapa, dulu, Ustaz? sebab apa? Sebab kita nak linkkan kasih sayang tu. Seperti mana kita sayang dengan mak ayah dulu, kita pun sayang juga dengan kawan kepada mak ayah kita. Jadi dipertautkan lagi hubungan kasih sayang dan tidak terputus begitu sahaja. Kesannya baik juga amal, nanti anak dia pun baik juga dengan kita. Jadi itu penting. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang amal. Bila meninggal saja mak ayah, kita dah lost contact, dah tak tahu dah siapa kawan baik mak ayah kita. Itu kena jaga. Kemudian jangan lupa untuk kita sedekah Fatihah selepas solat amal, ya. Tidak rugi pun kalau kita baca Fatihah niat pada mak ayah. Even kalau kita solat, tidak salah amal kalau kita solat, ya Allah terimalah solatku ini dan terimalah juga ibadah solatku ini untuk kedua orang tua. Maksudnya pahala untuk kita dan pahala untuk kedua orang tua. InsyaAllah. Niatkan begitu semua amalan-amal. Semua amalan. Saya ni akan buat satu habit di mana setiap kali kalau saya bangun subuh, saya akan sedekahkan Fatihah pada kedua bapa saya. Alhamdulillah. Dan niatkan juga ketika solat tu, ya Allah, jika diterima pahala solatku ini, terimalah juga solatku ini untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua. Apa sahaja jenis amalan dibolehkan. Baik, Ustaz. Ikan, Ustaz. Masya-Allah. Ada 4 ekor amal, Kalau Ustaz nak, saya ambil sekarang. Ustaz nak ke? Tak apalah, Mak. Baik, kalau Ustaz cakap Ustaz nak tadi, saya cakap Ustaz ambil sendirilah. Tajuk kita ialah pahala mata. Ada orang guna mata dia untuk tengok benda tak senonoh. Tidak boleh menetak jati,
papan di Jawa dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Sebagai seorang Muslim, tahu diri dengan perinya, tahu maruah dengan tuahnya, tahu alo dengan patutnya, tahu salah dengan silahnya. Tempat ni Alhamdulillah, dah Masya Allah. lama kita tak selalu duduk di KL, banyak hutan-hutan batu. Lepas ni diberi peluang, diberi rezeki untuk melihat keindahan alam flora dan fauna. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, Mak. cuba Ustaz dengar. Ustaz dengar apa-apa tak? Ini burung lah. Kicauan burung. Betul saya dengar ni. Ketenangan. Dia memanggil saya untuk terus hidup di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Tapi yang penting sekarang saya tanya Ustaz lagi. Silakan. Ya, Ustaz. Bayangkan ada seseorang anak bila sudah dewasa dan sibuk dengan kerja. Kadang-kadang menggunakan alasan sibuk bekerja untuk tidak sempat berbakti pada ibu bapa, menjaga sama ada sakit atau sihat. Lalu anak itu pun menghantar kedua ibu bapanya ke rumah orang tua. Masya-Allah. Macam mana, Ustaz? Itu amal sangat berat sekali. Itu boleh dikategorikan sebagai anak yang derhaka. Itu Subhanallah. Sebab apa? Sebab kenapa dia harus hantar ke rumah orang tua? Sedangkan dia boleh jaga. Tak pun kalau dia penat ataupun dia sibuk bekerja, panggillah tukang gaji, orang gaji untuk jaga maknya di rumah. Kalau tak pun bawa mak ke rumahnya ataupun mak di rumah sendiri, tetapi sediakan pembantu. Itu sepatutnya amal. Jadi jangan diletakkan di rumah orang tua seolah-olah kita nak lepas diri daripada itu. Itu salah satu tanda anak itu anak yang derhaka. Nanti rezekinya tak berkah, tak berkah. Anak derhaka di sisi Allah, gimana, Ustaz? Nah, sama juga di sisi Allah dan di sisi manusia. Maksudnya dia tidak hormat kepada mak ayahnya, dia dah derhaka dah. Kemudian hak dia terhadap mak yang Allah suruh jaga tu dia abaikan. Itu juga dia derhaka kepada Allah. Minta-minta kita semua dijauhkan, Ustaz. Amin. Dari hari ini saya perasan Ustaz tak ada cerita dekat saya, tak ada kongsi cerita ni. Macam mana ni? Baik. Jaga mak ayah ni sangat mulia sekali amal. Kita nak balas jasanya tak akan terbalas. Ustaz teringat satu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar Ibn Umar tawaf, ada seorang lelaki daripada Yaman sedang mengendong maknya di belakang. Lalu dia sebut, inni laha ba'iruhal mudhallal. Aku ini seperti untanya yang hina. Maksudnya ibu di atas, saya ini seperti unta yang hina. Kemudian datang jumpa Abdullah bin Umar. Ya bana Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah aku telah membalas jasa kedua orang tuaku, jasa ibuku dengan bawa tawaf sebegini dan dalam perjalanan yang jauh? Sayyidina Ibnu Umar jawab apa, Amar? La wala bi zafratin wahidah. Tak, walaupun dengan satu zafrah. Maksudnya kan ibu mengandung, dia tarik nafas tu kan, walaupun satu tarik nafas mak tu tidak akan dapat kamu balas jasanya. Sebab kan kalau mengandung tu dia boleh bawa pada kematian kan. Wahnan ala wahnin, letih di atas letih, dan boleh bawa pada kematian. Jadi kata Ibnu Umar, yang kamu gendong mak kamu tadi tawaf dan dalam perjalanan yang jauh tidak akan dapat membalas jasanya walaupun dengan bizafratin wahidah, sekali tarik nafas, Sekali hembusan sekali nafas. hembusan tarik dan hembus nafas. Ini kan pula banyak hembusan, banyak tarikan nafas. Satu lagi kisah Ammar yang Ammar rasanya Ustaz rasa Ammar pun tahu, kisah tentang Juraij. Juraij ini pernah berlaku. Juraij ini seorang ahli ibadah. Beliau punya tempat di atas bukit sedikit. Dia beribadah situlah Ammar. Jadi apa yang berlaku, di bawah bukit itu Ammar ada Abril Bakar, iaitu orang yang mengembala lembu. Satu ketika berlaku Ammar, ada seorang perempuan datang kepada pengembala lembu tadi, mohon maaf ya, mereka berzina.
bila berzina, apa yang berlaku? Mengandung perempuan ni. Jadi satu ketika apa yang berlaku? Ambil masa jugalah bila perempuan tu dah mengandung, mak kepada Jurayj ni tadi memanggil beliau, ya Jurayj. Jurayj ketika itu sedang solat. Bila dia dengar mak dia pun sebut, ummi wa salati. Saya nak jawab panggilan mak ke nak teruskan solat ke? Akhirnya dia teruskan solatnya. Ya Jurayj. Kali kedua dia pun teruskan juga solatnya. Ya Jurayj. Dia pun teruskan solatnya. Jurayj ni tadi. Ini dalam solat, bagus maksudnya kan. Lalu maknya sedikit marahlah Amar. Lalu kata maknya, la amatakallah hatta tandura fi wajhi mumisat. Kamu tidak akan mati melainkan kamu akan lihat wajah-wajah, mohon maaf ya, pelacur. Apa yang berlaku Amar? Ada kaitan dengan perempuan tadi itu. Perempuan yang mengandung tadi keluar anak, kemudian dilaporkan kepada sultan, kepada raja. Raja tu pun tanya, siapa yang buat benda ni? Yang buat ni Jurayj. Terkejut raja. Dia orang yang baik, Jurayj ni. Jurayj yang di atas bukit itu, ya, dipanggil Jurayj, diikat dengan tali, kemudian diruntuhkan tempat peribadatannya. Subhanallah. Masya Allah. Lalu Jurayj pun dibawa menghadap raja dan melalui pelacur-pelacur tadi. Lalu kata orang mengatakan, Jurayj tanya, siapa yang mengatakan ini anak saya? Si perempuan ini. Jurayj pun pergi kepada pelacur tadi dan tengok anaknya, anak pelacur tadi kan, dan Jurayj bertanya, man abuk, siapa saudara, siapa ayahmu? Maka dia jawab, dia adalah pengembala lembu. Anak kepada pengembala lembu. Anak kepada pengembala lembu. Maka jelaslah bukan Jurayj bapaknya, tetapi pengembala lembu itu. Akhirnya raja rasa bersalah dan beliau katakan, hai Jurayj, apakah kamu mahu kami bina balik tempat rumah peribadatan kamu dengan emas? Saya tidak mahu. Fiddah dengan perak tidak mahu. Bangunlah seperti yang biasa dulu pun sediakan. Kemudian Jurayj senyum. Jurayj senyum. Raja pun mengatakan, kenapa kamu senyum? Beliau mengatakan, aku teringat dahulu adrakat seni da'watu ummi. Telah sampai kepadaku doa mak aku dulu. Mak aku dulu mengatakan ketika aku tidak menyahut panggilannya dalam solat, maknya mengatakan kamu tidak akan meninggal melainkan kamu akan lihat wajah-wajah pelacur. Kan tadi dilihat wajah-wajah pelacur. Jadi itulah, kalau itu budak yang baik tu Amar dalam solat, maksudnya maknya terasa hati sikit je pun. Budaknya Jurayj sangat bagus sekali, tetapi oleh kerana tak jawab panggilan maknya dalam solat, dan beliau solat, bukan beliau buat benda yang tak elok. Jadi kerana itu kita ambillah pengajaran kan Amar ini dalam buat baik. Mak kita terasa hati sedikit pun, Jurayj diuji sebegitu. Bagaimana kalau kita buat jahat dengan mak ayah kita? Tapi Ustaz, tadi saya nak tanya, kalau di konteks kalau kita sedang beribadah dan ibu kita memanggil, mana yang perlu didahulukan? Dahulukan ibadah, tapi kita kuatkan suara Allahu Akbar, supaya mak kita tahu yang kita sedang solat. Kecuali mak kita panggil lagi, tidak mengapa untuk kita berhentikan solat kalau solat sunat. Kalau solat fardu kita teruskan. Caranya tadi supaya mak kita tahu kita solat. Walaupun solat zuhur kan mak, Allahu Akbar, kuatkan suara. Mak kita, okey, fine mak, solat. Jadi Ustaz, bila cakap pasal mak ni, sebenarnya tadi mak saya ada hajat. Kalau Ustaz tak ada kelas ke atau ada kursus ke, mak nak ajak Ustaz datang ke rumah. Sebab Masya Allah. Sebab yang barang-barang yang dikirim semua tu, dia cakap dia nak masak dua benda tu Ustaz. Masya Allah. Ikan siakap 3 rasa dengan asam pedas ikan kari. Ikan kari pula, ikan pari. Jadi kalau Ustaz nak, saya suka tu ikan pari tu. Kalau macam tu, kalau Ustaz suka, jomlah. Sudah, Lalang kita pergi pasar sama-sama. InsyaAllah. Bismillah.
perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi azza wa jal wa ala yahis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersua, kita bertemu lagi. Moga-moga dalam pengisian kali ini saya dapat berikan atau kongsikan satu pencerahan yang bermakna buat sedang penonton yang dikasihi, insya-Allah. Hari ini saya akan sampaikan satu topik berkenaan dengan hati-hati dengan cinta. Satu topik yang saya rasa best